Saya Syed Azman bin Syed Ismail membuka kata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita tonton pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu yang mengaplikasikan pola 1 pedagogi terbeza. Objektif pembelajaran kita pula ialah berunding untuk menyelesaikan masalah tanaman terarium dengan memberikan 3 rasional menggunakan bahasa yang santun. Pada paparan laman sesawang ini terdapat 2 gambar. Jadi, cikgu minta Jeffrey. Cuba Jeffrey beritahu cikgu, beritahukan kelas jenis terarium yang terdapat pada gambar ini. Silakan Jeffrey. Gambar yang terdapat pada paparan tersebut ialah terarium terbuka, cikgu. Terima kasih Jeffrey. Apakah maklumat yang diperoleh berdasarkan laman sesawang ini? Silakan Nurin. Maklumat yang saya peroleh daripada laman sesawang ini ialah terarium terbagi kepada 2, iaitu terarium terbuka dan terarium tertutup. Okey, terima kasih Nurin. Yang kita lihat sebentar tadi adalah set induksi pengajaran dan pembelajaran untuk hari ini. Seterusnya, cikgu akan pendengarkan rakaman audio tentang cara membina terarium. Sebelum itu, cikgu akan edarkan jadual supaya kamu mencatat maklumat yang kamu dengar daripada audio nanti. Boleh? Cikgu berikan setiap kumpulan 1 bahan. Ketika kamu mendengar audio rakaman ini, kamu perlu mencatat langkah untuk menyediakan terarium. Okay, semua dah sedia? Okay, cikgu pendengarkan sekarang. Pernahkah anda mendengar perkataan terarium? Apakah terarium? Tugasan yang pertama, kamu perlu berbincang secara kritis. Seterusnya, kamu perlu memberikan 3 rasional pemilihan terarium. Bagi aktiviti perbincangan seterusnya, 3 kumpulan akan bergerak ke pusat sumber, iaitu kumpulan yang pertama, kumpulan kindergarten. Sekarang kita lihat pula murid berbincang secara kritis dengan memberikan rasional untuk memilih jenis terarium. Berdasarkan bahan ini, kami telah berbincang tentang kelebihan dan kekurangan terarium. Jadi, saya berpendapat untuk memilih terarium terbuka. Mengapa kita perlukan terarium yang terbuka? Kita gunakan bekas yang terbuka kerana tumbuhan terarium tidak memerlukan ruang yang luas. Pada pendapat saya, walaupun cara untuk menyediakannya agak rumit, tetapi cara penjagaannya mudah. Kita tidak perlu menyiram pokok ini banyak kali dan hanya perlu membuka penutupnya seminggu sekali. Saya bersetuju dengan pendapat Nurin. Melalui penggunaan bekas tertutup, jangkitan kulat juga dapat dielakkan. Saya juga bersetuju dengan cadangan dan pandangan rakan-rakan. Kita akan membuat projek terarium bertutup. Keempat-empat kumpulan telah berbincang secara kritis dengan memberikan rasional mengapa mereka memilih terarium terbuka atau tertutup. Kita lihat sekarang pembentangan bagi setiap kumpulan. Sekarang kita akan membuat persembahan hasil setiap kumpulan. Setelah perbincangan, kami sekumpulan telah bersepakat untuk menghasilkan terarium jenis terbuka. Langkah pertama, kita kena sediakan sebuah bekas lucina. Selepas itu, kita kena guna batu kerikil dan letakkan pada bahagian bawah bekas lucina. Kemudian, gunakan jaring yang telah dipotong dan letakkan pada bahagian atas batu kerikil.
semua langkah telah pun dilaksanakan. Jadi, kita tamatkan kelas hari ini. Kita berjumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Terima kasih. Satu daripada pola pedagogi terbeza telah kita tunjukkan. Diharapkan dapat menjadi contoh kepada guru dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Sebagai suatu perbandingan, kita lihat pula pengajaran dan pembelajaran menggunakan pola 7 dengan kemahiran yang sama, iaitu kemahiran mendengar dan bertutur. Pola 7 menggunakan kandungan yang sama, proses yang berbeza, produk yang berbeza dan juga persekitaran yang berbeza. Okey, seterusnya semua murid, kita akan menonton video tentang pertanian di Malaysia. Semasa menonton, saya minta semua murid mencatat isi-isi penting iaitu pertanian tradisional dan pertanian moden yang terdapat di Malaysia. Marilah kita menonton tayangan video ini. Mari kita berladang, hey! Mari kita berladang, hey! Kita menanam kacang, jangan tinggal bagi tenang. Kita menanam kacang, jangan tinggal bagi tenang. Mimi, sila nyatakan pertanian tradisional yang terdapat dalam tayangan video tersebut. Pertanian tradisional yang terdapat dalam tayangan video tersebut ialah tanaman sayur-sayuran secara kecil-kecilan dan digunakan untuk keperluan seharian. Tahniah Mimi. Seterusnya, Farah, sila nyatakan pertanian moden yang terdapat dalam video tersebut. Pertanian moden yang saya dapati di dalam video tersebut ialah peladangan besar-besaran untuk ekspor, cikgu. Demikian set induksi pengajaran dan pembelajaran untuk hari ini. Seterusnya, kita akan melaksanakan aktiviti kumpulan. Setiap pelajar telah dibahagikan kepada 4 kumpulan. Dipersilakan kumpulan serai untuk mengambil tugasan daripada cikgu. Kumpulan kita akan ke pusat sumber. Yeay! Kumpulan kita akan berbincang dan berunding untuk menyiapkan brosur tentang kaedah memasarkan hasil pertanian. Kumpulan kita akan berada di dalam kelas. Kumpulan kita akan berbincang dan berunding untuk menyiapkan wawancara tentang cara mengatasi tanaman yang kurang subur. Okey kawan-kawan, kita akan ke bilik akses. Kita akan berbincang dan berunding untuk menyiapkan sticky notes tentang cara dan langkah untuk meningkatkan pertanian di Malaysia. Okey kawan-kawan, kumpulan kita akan ke laman PVMA. Laman PVMA. Kita akan berbincang dan berunding untuk menyelesaikan masalah pertanian di Malaysia. Selepas ini, semua murid boleh bergerak ke tempat yang telah ditetapkan tadi. Kita akan bincangkan 3 cara untuk menyelesaikan masalah tanaman yang tidak subur. Pada pendapat saya, bolehkah kita menggunakan penanaman hidroponik? Setuju tak? Setuju. Kita akan membincangkan 2 langkah memajukan sektor pertanian di Malaysia. Kita akan buat dalam bentuk skrip bicara berirama. Mula-mula, apa yang perlu kita buat kawan-kawan? Bolehkah kita gunakan lagu Mari Kita ke Ladang? Boleh. Saya cadangkan kita masukkan syair irama hiasan. Mari kita berbincang untuk mencapai kata sepakat tentang masalah dalam bidang pertanian. Apa kata kita menggunakan aplikasi Jamboard? Setuju, Syahidah. Berdasarkan tugasan yang cikgu beri tadi, kita perlu menyiapkan brosur. Jadi saya telah mengagikan tugasan masing-masing. Saya dan Amin akan mencari maklumat di dalam internet. Akmal dan Amir akan mencari bahan di rak-rak buku. Manakala Hafiz dan Hamsyah akan menyiapkan brosur. Boleh semua? Boleh. Sekarang, marilah kita menyaksikan perbentangan hasil perbincangan setiap kumpulan. Kami wakil daripada kumpulan serai ingin membentangkan tentang kaedah memasarkan hasil pertanian. Kaedahnya ialah
harga, produk dan pelanggan. Kaedah seterusnya ialah tempat, promosi dan proses. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Pagi ini, kita akan mendengarkan wawancara tentang cara mengatasi masalah tanaman tidak subur. Bagi mengupas isu ini, saya menjemput Saudari Syazwina memberi pendapat. Pandangan saya, tanaman yang tidak subur dapat diatasi dengan kaedah pertanian hidroponik. Kaedah pertanian hidroponik sangat bagus kerana dapat menjimatkan kos tenaga buruh. Terima kasih Saudari Syazwina atas penerangan tadi. Sekarang, saya menjemput Saudari Ashira untuk menjelaskan pandangan beliau. Silakan. Saya bersetuju dengan pandangan Saudari Syazwina tadi. Saya pula berpendapat, cara mengatasi tanaman tidak subur adalah dengan penggunaan baja organik. Jika kita menggunakan baja organik, struktur tanah dapat diperbaik. Kami, wakil dari kumpulan Lengkuas, ingin mempersembahkan hasil pembincangan kumpulan kami dalam bentuk jamboard yang bertajuk punca dan cara untuk mengatasi masalah tanaman tidak subur. Dengan ini, saya ingin mempersilakan Saudari Lisa untuk menerangkan punca utama tanaman tidak subur. Terima kasih Saudari Syahidah. 5 punca utama tanaman yang tidak subur. Pertama, terlalu banyak menyiram. Kedua, tanaman kekurangan cahaya. Ketiga, penyalahgunaan pot dan posisi. Keempat, kurang memerhati keadaan tanah. Kelima, kekeringan tanah. Dengan ini, saya ingin mempersilakan Saudari Adila untuk menerangkan cara menyelesaikan masalah tanaman tidak subur. Dipersilakan. 5 cara menyelesaikan masalah tanaman tidak subur. Pertama, membaiki pH yang rendah dan pengampuran. Kedua, memastikan tanaman mendapat cahaya matahari yang cukup. Yang ketiga, memastikan tanaman mendapat air yang secukupnya. Yang keempat, mengatur suhu dan kelembapan. Dan yang kelima, memotong tanaman yang kering dan mati. Mari kita ke ladang, hoi. Mari kita ke ladang, hoi. Kita menanam kacang, jangan bimbang, hati senang. Kita menanam kacang, jangan bimbang, hati senang. Mari kita ke ladang, hoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam sekolahku sejahtera. Kami dari Kumpulan Halia ingin mempersembahkan bicara berirama dengan tajuknya Langkah-langkah memajukan sektor pertanian di Malaysia. Fuh, penat sungguh hari ini. Banyak ke hasil hari ni? Minta sikit. Industri tani kita masih lembab. Macam mana nak ada hasil yang banyak? Apa masalahnya? Kita masih guna kaedah tradisional. Salah ke kalau guna kaedah tradisional tu? Tak salah. Cuma hasilnya yang sedikit dan banyak yang rosak. Oh, kita kena buat sesuatu ni. Nak buat apa? Kita kena tukar kaedah. Kita kena guna kaedah teknologi moden. Banyak hasil, cepat dan berkualiti. Yang paling penting, duit pun masuk. Cangkul dan tajak jadi mainan. Harapkan dapat hasil tanaman. Hasil yang sikit jadi taruhan. Untung dan rugi kurniaan Tuhan. Rumusannya, hari ini kamu semua dapat berunding dan berbincang untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan bahasa yang santun. Sekian, terima kasih. Telah kami tunjukkan pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah pedagogi terbeza Pola 1 dan Pola 7. Semoga dapat membantu guru dalam melaksanakan tugas dengan lebih berkesan, ibarat padi masak, jagung mengupih.